Mengundi adalah fardu ain. Bukan berjihad saja, berparti saja, berpolitik saja. Mengundi itu adalah fardu ain. Bukan fardu kifayah lagi. Mengundi itu, mengundi kumpulan yang perjuangkan Islam, parti memperjuangkan Islam, menegakkan Islam, mendolakkan Islam, mendolakkan orang Islam di Malaysia ni adalah fardu ain. Wajib atas tiap orang pada kita sebagaimana wajibnya sembahyang 5 waktu, sebagaimana wajibnya haji atas orang mampu, sebagaimana wajibnya puasa bulan Ramadan. Amba tak kata rukun Islam. Jangan faham, jangan silap faham pula. Mengundi itu fardu ain atas kita. Dengan sebab kalau kita tidak mengundi kepada parti perjuangan Islam, maka Islam kita akan ditindas, dizalimi. Orang tak mengundi untuk menegak kalimah Allah di atas muka bumi ini adalah haram. Islam ini adalah paling tinggi. Kalaulah kita tidak mengundi untuk Islam, nak mengundi untuk apa? Nak mengundi untuk apa? Maka Ibrahim kata jihad kalau Islam terancam menjadi fardu ain, bukan fardu kifayah lagi. Fardu ain. Mengundi untuk mempertahankan kerajaan Islam. Fardu ain, bukan fardu kifayah lagi. Wajib atas tiap-tiap lelaki, perempuan, pemuda, kanak-kanak yang boleh bekerja, ada semangat pertahankan kuasa pemerintahan. Orang Islam, orang bumi putera. Islam yang putera dalam keadaan ancaman. Kita kena sedar. Kerana yang memerintah kita sangat mungkar. DAP, PKR, DAP dengan sekularisme. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Betul ke sungguh ke hukum mengundi itu pada ain, dan betul ke Islam itu terancam lagi? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hukum mengundi ini kita kena tahu dulu. Nah, asal dia al-hukmu 'ala syai' far'un 'an tasawwurihi. Kita nak hukum sesuatu ni kita kena ada gambaran yang jelas dengan sesuatu perkara tersebut. Jadi mengundi ini ialah sistem pilihan raya, dan perkara tersebut, sistem tersebut tidak ada zaman Nabi, zaman sahabat, dan tidak ada di zaman salafun as-salih. Hanya sistem yang direka, dan Islam menerima sistem tersebut. Nah, bukan Islam menolak. Jadi jangan jadi Hizbut Tahrir. Jadi kita tengok hukum tentang mengundi ini dia berubah mengikut tempat. Al-hukmu taghayyurul ahkam bi taghayyuril azmani wal makani wal ashkhas. Berubah hukum dengan sebab berubahnya tempat, keadaan, suasana dan individu semasa, individu seseorang. Jadi kalau sebuah negara itu seperti negara yang tidak ada raja mamlakah, tidak ada kesultanan yang mengetuai negara dan agama, maka ketika itu bebas siapa sahaja yang boleh merebut kekuasaan. Maka ulama mengeluarkan pendapat bahawasanya kalau orang Islam tidak ikut serta dalam pilihan raya ketika itu, maka presiden, dipanggil sistem jumhuriyah, republik, itu barangkali boleh terjatuh di tangan orang bukan Islam. Maka ada di kalangan ulama yang menghukumkan fardu ainin, umat Islam itu menyertai pilihan raya. Berbalik kepada negara kita ni orang panggil negara mamlakah nizamiyah, mana raja berperlembagaan, demokrasi berparlimen. Jadi negara kita ni punya kesultanan, punya raja, punya yang di-Pertuan Agong yang menjadi ketua negara dan ketua agama. Nah, jadi menteri-menteri atau esko-esko, menteri besar, Perdana Menteri itu dia panggil Wuzara Ut-Tafwid Lit-Tanfidh. Menteri-menteri yang diserahkan kuasa raja untuk diuruskan. Jadi tengok. Kalau hukum melantik raja, melantik sultan, Amirul Mukminin, Imamul Azam, itu disebut di dalam kitabnya sebagai fardu kifayatin. Sebagaimana kata Imam Ibrahim Al-Laqani dalam kitab Matan Jauharatit Tauhidi, dia kata wa yajibu nasbu imami adli bi syar'i fa'lam la bi hukmil aqli wa laisa ruknan yu'taqad fid dini wala naza' fihi amrin mubini. Gitulah lebih kurang. Dia kata wajib melantik pemimpin yang adil. Imam situ imam dengan makna Amirul Mukminin ataupun sultan yang di-Pertuan Agong, ketua nombor 1 dalam sebuah negara. Wajib situ bi syar'i dengan hukum syarak, bukan dengan semata-mata akal. Kemudian dalam syarah disebut wajib situ apa arti? Iaitu wajib fardu kifayah. Fardu kifayah artinya idza qamal ba'du fi masafatil qasri, apabila telah ditunaikan perkara tersebut dalam jarak 2 marhalah, maka saqatat anil baqina, maka gugur kewajiban daripada yang tinggal lagi. Sebab itulah kita tengok apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka bukan semua sahabat hidup berkumpul untuk bermusyawarah siapa yang nak ganti khalifatul Rasulullah, pengganti Nabi.
ada sahabat-sahabat termasuk Sayyidina Ali yang sibuk mengurus jenazah Nabi SAW. Itu ulama ambil faham bahwasanya hukumnya fardu kifayah. Kalau fardu ain, tentu semuanya akan tinggal jenazah Nabi diurus, pelantikan pemimpin, Imamul Azam, Khalifah yang mengganti Nabi sebagai ketua negara dan ketua agama di Madinatul Munawwarah. Tapi tidak, ada sahabat yang tidak menyertainya. Kemudian setelah terlantik Abu Bakar, maka semua pakat setuju. Ali bin Abi Thalib pun bai'ah. Begitu juga Abu Bakar As-Siddiq, dia tidak mengikut dia orang panggil tidak seperti Rasulullah yang tidak melantik siapa-siapa. Tapi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia tahu dia nak sakit, maka dia lantik Sayyidina Umar sebagai menempati waliul ahdi, dia panggil. Kalau kita sistem monarki, putra mahkota. Jadi kalau Abu Bakar wafat, automatik Umar itu sebagai pengganti Abu Bakar. Sayyidina Umar itu tidak buat seperti Abu Bakar. Dia lantik 10 orang untuk jadi ahlul halli wal aqdi. Kata mesyuarat lah fa'amu 10 orang. Lantik di kalanganmu 10 orang siapa? Satu orang jadi khalifah. Itu Uthman bin Affan. Sayyidina Uthman tak sempat buat apa-apa, dibunuh oleh buruh pemberontak. Sayyidina Ali naik. Dan begitulah Sayyidina Hasan pula ganti Sayyidina Ali. Melihat umat Islam berpecah belah, maka dia serah jawatan pada Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi dikenalkan tahun tersebut Amatul Jamaah, dia panggil Amatul Jamaah, mana tahun bersatu padu umat Islam. Sayyidina Muawiyah pula dengan ijtihad dia yang memulakan sistem monarki dalam Islam. Jadi nak ayat kata Islam ni tidak ada satu sistem dalam melantik pemimpin, tetapi hukumnya fardu kifayah. Bila terlantik gugur habis. Jadi apabila melantik seorang raja tu fardu kifayah, takkan melantik YB tu fardu ain. Ni. Takkah YB tu lebih besar daripada raja? YB, siapa yang berani kata YB sultan dengan sultan lebih besar YB pada sultan? Jadi sebab tu melantik YB, mana memilih dalam pilihan raya, dikiaskan dengan melantik sultan. Maka hukumnya fardu kifayah juga. Islam terancam sekarang ni. Apa yang jadi ancamannya? Hari itu sudah jadi kerajaan. Covid, tutup masjid. Apabila orang kata macam mana ni? Nak pergi masjid tak boleh. Awak jangan cakap banyak lah. Kita negara ni ada ketua agama dah, sultan raja. Tutup masjid juga Islam terancam, tapi tak timbul pula Islam terancam. Jadi sebab tu jangan kita mempermainkan agama untuk tujuan politik. Kita gunakan politik untuk agama, itu yang betul. Jangan gunakan agama untuk tujuan raih kuasa. Ini pembodohan dalam masyarakat dipanggil. Sebagaimana kata Imam Ibn Rushdi, Iza aradta an tatahakkama ala jahilin. Kalau mu nak menguasai orang yang bodoh tapi punya semangat yang membara, fa'alaika an yataghallafa kulla batilin bighilafin diniyin. Maka mu naklah baluk, mesti mu kena baluk tiap-tiap kebatilan. Apa kebatilan? Mu nak raih kuasa, itu kebatilan. Tomok untuk dapatkan kuasa juga. Tak ada tunggu tempoh yang telah disepakati 4 tahun sekali, 5 tahun sekali, nak jatuh kerajaan itu, nak tomok nak kepada kuasa. Rasa demam kalau tak ada isu untuk dipermainkan, untuk memprovok rakyat supaya benci kepada kerajaan yang sudah dipilih dengan demokrasi. Jadi membalutkan tiap-tiap kebatilanmu tu bighilafin diniyin, dengan balutan agama, maka mu akan menguasai orang-orang yang bodoh. Jadi sebab tu hukum mengundi itu fardu kifayah. Kias kepada melantik sultan tadi. Walaisa ruknan yu'taqad fid din, dan bukan akidah yang diiktikadkan dalam agama, bukan. Maka sebab tu kata Imam Ibrahim Al-Laqani, wala taza' fi amril mubini. Maka jangan kamu berkelahi dalam urusan politik ni, urusan melantik pemimpin, karena perkara tersebut telah nyata, telah terang. Itulah gitu. Jadi ada orang yang kata fardu ain. Jadi kalau fardu ain tu apa maksud fardu ain? Fardu ain itu artinya talabul fi'li talaban jaziman. Syarak tuntut kita buat sebagai tuntut yang putus. Artinya apa? Yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Dijanji syurga, pahala kerana kita mengundi. Dijanji neraka kalau kita tak mengundi. Lepas tu, ala kulli mukallafin, tiap-tiap mukallaf. Nyanya kalau perempuan tu umur 8 tahun, Qamariyah takriban mari darah haid, boleh dihukum ke balik. Maka dia mukallaf. Boleh 8 tahun nak mengundi. Boleh. 15 tahun, 12 tahun mimpi keluar mani. Mukallaf. Akhir balik dah. Maka boleh tak yang daftar undi? Tak boleh. Hatta kalau tak pernah mimpi keluar mani sekalipun, umur 15 tahun genap Qamariyah tahdidan, artinya 14 tahun Syamsiah. Bolehkah dia nak daftar undi umur 14?
Tak boleh. Sedangkan ni fardu ain. Kalau kata fardu ain lah, artinya berdosa sama dia. Bila tu? Oh, tunggu umur 18 baru boleh daftar mengundi. Nah? 3 tahun duduk dalam berdosa. Sebab apa? Fardu ain. Maka tidak. Jangan kita orang panggil apa? Kena lepeh ni. Hukum tu kena lepeh. Sebab kita punya ketua agama, mufti, majlis agama. Tidak orang panggil ada apa-apa ancaman dan sebagainya. Tak orang-orang Islam kita yang punya kuasa, mereka nak buat khianat. Kita doa yang baik-baik. Itu yang terpenting. Jadi apa nama ni? Jangan sampai kita tu mengkafirkan orang yang tidak memilih calon kita, parti kita. Itu sudah masuk ke ranah takfiri dia panggil. Ke ranah takfiri. Sedangkan benda yang orang lain buat apa kita buat juga. Sama aja. Orang lain baik dengan hak tu, kita pun baik juga. Orang lain cium hak tu, kita pun cium juga. Tapi kalau orang buat haram, kita buat halal. Mana boleh. Sebab apa? Sebab jenama kita tu Islam. Islam ni tidak duduk semata-mata di jenama. Dia duduk di pelaksanaan. Di pengamalan tu. Jadi kalau setakat jenama Islam, tapi kalau hakikat orang panggil pelaksanaan tidak Islam, maka tidak Islam. Restoran Islam, tapi urusan muamalah jual beli tidak mengikut Islam, maka tidak Islam. Sebaliknya restoran tu kalau nama McDonald sekalipun, cara urus jual beli sebiji apa yang diperintah oleh syarak. Mana nak beli bayar dulu, nak makan bayar dulu. Bukan boleh ambil makanan lepas tu makan-makan tak tahu berapa harga baru nak suruh kira. Walaupun nama McDonald, tapi cara sistem Islam. Hak ni nama restoran Islam. Tapi makan-makan harga tak letak berapa, makan dulu. Tak tahu harga berapa. Sudah kenyang buruk, sedawa boyah baru tanya berapa ni kira. Itu cara Islam dah. Mana jual beli gapo tu? Jadi jangan ingat Islam ni terletak pada nama. Jadi setakat ni kalau kita pergi kat dalam negara kita wakilnya, hukum mengundi fardu kifayah di atas tiap-tiap orang yang berdaftar mengundi. Artinya dia wajib kena balik mengundi di mana tempat dia berdaftar mengundi. Kemudian kalau tak sempat juga, nak buat macam mana? Tertutup dah orang panggil pintu pengundian. Maka gugurlah kewajipan tersebut sebab fardu kifayah. Gugur kewajipan, mana terlantik dah. Lepas ni dia kira-kira adalah calon yang akan menang. Kemudian kita tu bukan menjatuhkan kerajaan. Kita menjatuhkan ataupun memilih pasukan untuk menguruskan kuasa raja, kuasa sultan. Sebab tu dipanggil Wuzara'ut Tafwid Litanfiz. Mana menteri-menteri, MB ke apa tak kira lah. YB ni ialah mereka yang diserahkan kuasa pemerintahan untuk diurus. Jadi kalau tidak betul cara mengurus, kita pilih hak lain pula. Kita tak puas hati, kita pilih hak lain pula. Adapun ulil amri mutlak kita, sultan raja yang di Pertuan Agong, hak tu tak turun mengundi, tak turun jadi calon pilihan raya. Dia tetap jadi ulil amri. Dia ketua negara, ketua agama. Ketua negeri bagi tiap-tiap negeri dan ketua agama bagi tiap-tiap negeri. Jadi jangan kita menimbulkan isu Islam terancam dan sebagainya. Jangan kita tunggang agama dan jangan kita tunggang bangsa dan jangan kita tunggang rakyat. Memilihlah dengan rasional, dengan ijtihad yang tepat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membalaskan pahala di atas ijtihad pemilihan kita masing-masing. Itu saja jawapan saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.